الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نحمده ونستعين ونستغفره، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni dapat kita bersama. InsyaAllah pada malam ni kita nak sambung perbincangan berkaitan dengan Syama'il Muhammadiyah, iaitu sifat-sifat zahir ataupun kita sebut tentang fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan gunalah kitab seperti yang telah saya sebut sebelum ini, iaitu kitab terjemahan Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmizi rahimahullah. Jadi sebaik-baiknya mana setiap kita ni kalau boleh adalah kitab ni pertama sekalinya dari sudut dari banyak sudut lah. Yang pertamanya, mana kita semua dapat membaca teks Arab itu, teks Arab itu, yang mana hadis-hadis atau lebih tepat lagi disebut sebagai asar sahabat. Kerana hadis-hadis yang termuat dalam kitab ini merupakan kenyataan-kenyataan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum berkenaan dengan Nabi. Nabi tidak sebut sendiri tentang dia. Cuma para sahabat Nabi menyebutkan tentang Nabi. Bagaimana rupa Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada ujung rambut sampai ujung kaki, dan juga sifat-sifat lain. Jadi kalau kita tengok 400 lebih ni lengkap dah ni. Sebab ada setengah tu dia ringkas jadi 100 lebih. Sebab kita guna sebelum ni terjemah saja, teks Arab tak ada. Jadi tidak lengkap lah. Jadi kitab ni lengkap walaupun ringkas, tapi dia lengkap. Dengan sanadnya dikemukakan secara lengkap, teks Arabnya dikemukakan secara lengkap, dan juga terjemahan. Bahkan ada nota kaki pula yang memperjelaskan status hadis itu, kedudukan hadis itu dari sudut kesahihannya. Kalau dhaif dia sebut dhaif. Gitu. InsyaAllah bila kita baca tu kita akan sebutlah, saya akan sebutlah. Jadi saya sendiri pun minta maaf sebab tak sempat nak. Kita sebenarnya kitab ni ambil 50 nuskhah lah. Tetapi Masjid Lampuri ni dia ada sekali tu 30 tu hak dia. Saya pun tak teringat hari tu. Jadi kalau siapa-siapa nak lagi selepas ni boleh bagi nama kepada Haji Wassalam. Lepas tu insya-Allah kita akan, kerana sebenarnya orang Kelantan juga sebenarnya buat urusan ni. Dia pun tiap bulan dia balik ke Kelantan. Jadi untuk urusan kitab tu rasanya mudah lah. Orang Wakaf Baru ni Ustaz Zahiruddin Zabidi merupakan seorang penulis muda. 17 buah buku dah dia tulis. Tu dia orang Kelantan juga. Baik. Bagi yang ada kitab tu boleh tengok lah, boleh tengok. Jadi perkara yang kedua, keperluan kepada supaya kita ada kitab ni, pertama sekali kita boleh catat. Sebab saya akan sebut juga maklumat-maklumat tambahan. Kerana kitab ni dia ada syarah dia. Dia ada syarah dia. Mana ulama syarah pula kitab ni. Jadi insya-Allah bila saya fikir mana perlu ada tambahan tu, saya akan sebutlah. Jadi kalau ada kitab sendiri boleh catat. Boleh catat. Yang ketiga, kepentingan ada kitab ni, dia lebih membantu untuk kita ingat itu. Dia lebih membantu untuk segi ingatan kita bila kita tengok tu. Yang keempatnya, dia boleh pahala tu jadi lebih. Sebab apa? Seperti mana disebut oleh Imam Syafi'i lah. Maknanya kita guna banyak anggota kita. Bila kita ada kitab ni, mata kita tengok ni, kalau kadang-kadang dengar ni, maknanya kita guna telinga lah. Ni kita pegang lagi, semua tu boleh pahala belaka tu mengikut Imam Syafi'i. Supaya kita baca Quran lah. Kita baca Quran, kita tidak pegang Quran.
Boleh pahala, tapi kalau kita pegang kita tengok pula mengikut Imam Syafi'i, dah begitulah sebenarnya. Dia lebih mendatangkan banyak faedah, sama ada dari segi mudah ingat, cepat ingat, dan dari segi kelebihan pahala itu. Yang kelimanya, kita boleh baca sendiri pula di rumah tu. Kita boleh baca. Tak kena baca sok khabar semua. Nyari juga nak baca kitab-kitab lain. Jadi banyaklah perkara tu membantu kita. Cumanya oleh kerana sebelum ni kita telah masuk beberapa bab dah. Cuma saya rasa kita mula daripada awal semula lah, supaya hadirat boleh tengok tu. Jadi ambil bab pertama, bab khalqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa Imam Tirmizi itu saya telah sebut dah sebelum ini. Jadi kita terus masuk bab yang pertama, muka surat 2. Fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muka surat 2, ulasan bab ini. Jadi Imam Tirmizi mendahulukan bab ini bagi menjelaskan kepada sidang pembaca tentang sifat fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti tinggi, warna kulit, keadaan rambut, bentuk tubuh dan sebagainya. Biar kita nampak secara umum dulu tentang Nabi tu, sebelum kita nak bincang jari Nabi macam mana, pakaian Nabi macam mana, mata Nabi, dada Nabi macam mana. Secara umum dulu biar kita tahu secara umum tentang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara ni dia sangat pentinglah kita tahu. Kerana Nabi ni kita sebut semua. Tiap-tiap kali kita semaya dalam tahiyat itu, kita akan sebut tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita langsung tidak tahu tentang rupa paras Nabi, tentang fizikal Nabi, tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya tidak lengkap maklumat yang kita ada itu. Seperti mana Allah menciptakan Nabi Muhammad sebagai seorang yang berpribadi mulia dan terhormat, begitu juga Allah Subhanahu wa taala telah mencipta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi yang mempunyai ciri-ciri fizikal yang tampan, menarik dan sempurna. Jadi kalau kita baca ni 400 lebih dah hadis ni. Cumanya gini lah, dia jadi kemungkinan agak cepat sikit kita khatam kitab ni, kerana Imam Tirmizi ni dia buat mari kenyataan-kenyataan sahabat tu. Kadang-kadang satu bab itu dia kemukakan banyak riwayat, dan riwayat tu hampir-hampir sama. Kalau ada perbezaan pun mungkin beberapa kalimah sahaja. Jadi tak perlu pada huraian lah. Tak perlu pada huraian yang banyak. Jadi Nabi ni memang dia menarik, fizikal Nabi. Kalau kita sebut kat mana jatah sungguh lah Nabi ni. Jatah sungguh, lengkap. Apa yang diperlukan kepada seorang lelaki, maka perkara itu nak ada jelas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita ni kita kata kacak setara mana pun, dia akan ada lah kekurangan dia tu. Mungkin segi fizikal orang tak boleh nak tek, tapi cerdik pula kurang. Puasa tak apa. Tak, misalnya tak. Tapi jangan kira lah suami. Ada sahaja kelemahan kita. Tapi Nabi ni lengkap. Cerdik, tak ngaji, puasa tinggi. Tapi tak pandai bergaul dengan orang pula. Banyak kelemahan kita ni. Tapi Nabi ni lengkap. Sebab apa Nabi tu lengkap? Sebab Allah turun utuskan Nabi itu sebagai model, sebagai ikut qudwatun hasanah. Kalau kita nak ambil contoh, situlah yang diiktiraf oleh Allahnya Nabi lah. Kalau orang lain, kalau ulama ni ada kekurangan. Mungkin seorang ulama ni lebih dari sudut, dia kurang dari sudut, jadi kekurangan ditampung oleh orang lain, oleh ulama lain. Begitulah sifat mana. Tapi Nabi dak hadirat. Nabi ni lengkap. Dalam semua bab kita boleh jadikan dia tu sebagai contoh dan suri tauladan lah untuk kita. Cuma hak ni perkara hak kita nak bincang terlebih dahulu, kita kena sedar lah. Hak kita tahu ni kita tak boleh nak usaha dah. Misal lagu mana nak jadi comel mana, nak pergi ajah, nak pergi belah situ, kau nak pergi nak buat pembedahan plastik, tak boleh, tak perlu lah tu. Kalau ni nak suruh kita tahu tujuan apa, supaya sayang pada Nabi. Sebab kalau beza dia tahu dengan tak tahu ni cukup jauh perbezaan dia. Tu.
Cuma banyak perkara kita boleh tiru lah. Ada setengah perkara kita boleh, misalnya cara Nabi bercakap macam mana, kalau Nabi paling macam mana, sebab hak Nabi buat tu terbaik. Boleh ke tak kita tengok orang sila orang kita guna anak mata, kita kata jeling gitu. Nabi lagu mana dia buat? Semua tu ada disebut dalam ni kenyataan-kenyataan daripada para sahabat Nabi. Ibnu Taimiyah menyebutkan dalam kitab Al-Jawabus Sahih ketika menyatakan tanda mukjizat kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dicipta dengan bentuk yang sempurna, lengkap serta semua ciri terbaik yang patut ada pada seorang lelaki kaca itu. Jadi ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun tidak pernah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi membayangkan wajah Rasulullah dengan sifat-sifat yang disebutkan di dalam buku ini pasti membuat hati tersenyum gembira. Kita akan apa? Oh ni, kita akan terbayar di ruang minda kita. Seperti yang saya sebut di tempat lain lah, kalau bila kita guna, sebab hari ini saya guna juga untuk kuliah di Masjid Nilampuri. Sebab sahabat kita minta, jadi saya sebut juga. Ginilah hadirat mudah. Kalau bagi seseorang yang tak pernah tengok mak dia lah, mana mak dia mati tu ketika dia kecil, dia tak ingat. Tentu dia nak tahu siapa mak dia tu. Tu. Kalau tak ada gambar lah, kalau ada gambar tu lain lah, pakai tengok gitu je lah. Mengenai Nabi ni tak ada gambar. Kalau orang cerita tentang mak dia gini-gini, lagu mana perasaan dia? Mak ni serupa dengan kawan tu lah, cuma beza je sini beza je. Tapi muka tu pun ambil tepek kata tak, meh adik-adik dia misalnya, ataupun sepupu dia. Jadi benda tu perlu tu bagi seorang anak yang tak pernah melihat mak dia. Hak sayang ke mak dia tu tetap dari saya. Teringat sama kadang-kadang mimpi nah saya ke mak ni. Nah, mimpi. Tapi bila disebut rupa paras ibu bapa seseorang itu, kita kena ingat hadirat. Nabi SAW tak pernah pun bertemu dengan ayah dia, dengan mak dia pun. Ingat tak ingat dengan mak dia ni. Nah, tu Nabi SAW. Jadi kita ni langsung tak bertemu dengan Nabi, tapi sanggup jadi orang Islam, sanggup ikut segala ajaran Nabi setakat yang kita mampu. Dan kita pun belajar hadis-hadis Nabi, belajar ilmu-ilmu yang asasnya daripada Nabi SAW. Jadi bila kita belajar ni pula, dia lebih membantu kita ingat. Mana kita cadar lalu lah. Jadi kita perabi ni dulu, lepas tu kita pakat mimpi pok kita. Kena jumpa Nabi SAW. Jangan mimpi awal-awal lagi. Dulu. Nah, biar kita belajar banyak sikit tentang Nabi SAW. Biar puas hati kalau nak mimpi pun. Nah. Hadis yang pertama. Terus kita masuk hadis yang pertama ni, kerana ni sebenarnya kita ambil dah beberapa hadis sebenarnya. Dia buat mari dulu. Cuma ininya dia tidak sebut teks tu dalam bahasa Arab, sanad dia tu, rangkaian sanad. Dia sebut selalu tu kualiti hadis. Kalau dalam istilah Arab dia panggil takhrij hadis itu. Bagaimana status hadis itu? Dia kata hadis ini bertaraf sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sebut dengan nombor tu dalam kitab Bukhari 3548. Dan 5900, maknanya 5900 nombor hadis. Muslim, Tirmizi, Muwatta Imam Malik, dia sebut belakang situ. Maknanya kita boleh rujuk hadis ni, riwayat ni. Jadi Imam Tirmizi mengambil riwayat ini daripada Abi Raja' Qutaibah bin Sa'id, daripada Malik bin Anas, daripada Rabi'ah bin Abdurrahman, daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik berkata, maknanya hak ni Anas bin Malik. Siapa dia Anas bin Malik? Khadam Rasulullah 10 tahun. Mula-mula Nabi memijakkan kaki ke Madinah, maka pada tarikh itulah dia mula berkhidmat pada Nabi ketika umur belasan tahun lagi. Anas bin Malik, Nabi mak dia diserah dia kepada Nabi supaya Nabi beri ilmu kepada dia. Jadi ngaji berzaman Nabi tu maknanya dia hidup dengan Nabi. Maknanya ngaji tu nak ilmu wahyu lah. Jadi maksud mak Imam Anas bin Malik ini, tujuan dia letak Anas tu supaya berada bersama Nabi SAW adalah supaya Anas ini belajar ilmu wahyu. Ilmu wahyu, yakni ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi saja yang boleh akses maklumat tu, orang lain tak boleh. Sebab dia Nabi. Orang lain
alim setara mana pun tidaklah sampai peringkat terima wahyu. Tidak. Tu. Wahyu ke mimpi ke, itu bukan asas dalam syariat. Mimpi lah setara mana pun dia tidak boleh jadi asas syariat. Tidak boleh. Misalnya kalau ada orang mimpi, dia mimpi Syekh Qadir Jalani misalnya, mari ajar dia selawat dalam mimpi. Ni molek kelebihan gini-gini. Tak boleh pakai sikit rabuk tu. Tak boleh. Kalau pakai juga, maka sesak hari tu. Sesak dari segi amalan lah. Tak jadi kafir, tapi sesak dari segi amalan. Bahkan kalau dia menganggap hak tu lebih baik daripada hak Nabi, lebih baik daripada Quran ni, boleh rosak akidah. Akidah dia boleh jadi rosak. Jangan tu main. Sebab mimpi ni boleh sebagai pengancaman, benar-benar peringatan sekadar tu je. Tak boleh nak menjadi asas kepada amalan agama. Tidak boleh. Misalnya kita mimpi, kita nak buat urus niaga, kita mimpi, dalam mimpi tu ada seorang tua main beringat sikit, boleh lah sekadar tu kita pun beringat. Orang kata nak saing tu ambil masa dulu seminggu, siasat dulu siapa dia rakan niaga kita tu dah. Tu sekadar tu tak apa. Hak tu tak apa. Tu. Jadi Anas bin Malik ni sampai mati lah, sampai Nabi wafat dia terus berkhidmat. Dan bila Nabi wafat dia berkelana pergi ke Syam, duduk di Syam lama juga. Sedih dia. Apa? Sebab dia orang yang duduk dengan Nabi ni, kalau kita kata perabihan ni kita nampak bagaimana Nabi ni, sifat Nabi, kita boleh tiru lah. Kita boleh tiru. Baik, hadisnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bil tawilil ba'in wala bil qasir wala bil abyadil ahmaq wala bil adam wala bil ja'dil qatat wala bis sabti, ba'athahu Allah ta'ala ala ra'si 40 sanah fa aqama bi Makkah 10 sinin wa bil Madinati 10 sinin wa tawaffahu Allah ta'ala ala ra'si 60 sanah wa laysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang terlalu tinggi, namun bukan juga terlalu pendek. Kulitnya tidak putih pucat, juga tidak sawo matang. Tidak sawo matang. Rambutnya ikal, tidak terlalu kerinting dan tidak juga terlalu lurus. Baginda diutus oleh Allah menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Berdakwah di Mekah selama 10 tahun dan 10 tahun lagi di Madinah. Ini berdasar pada hal ni lah. Cuma pendapat yang kuatnya di Madinah tu 13 tahun. Baca sendirilah, bawah tu dia ada tulis. Baginda diwafatkan oleh Allah dalam usia 60 tahun. Berdasar pada kira-kira tadi tu 60 lah. Jadi kalau kita ambil riwayat yang lebih kuat yang menyebutkan Nabi berdakwah tu 13 tahun, maka keluarlah umur Nabi tu 63 tahun. Bawah tu dia ada sebut dan dalam keadaan tidak sampai 20 helai uban yang terdapat di kepala dan janggutnya. Maknanya ketika Nabi wafat ni, maknanya janggut Nabi, uban lah, kita panggil uban Nabi di kepala dan di janggut tu, maknanya tidak sampai 20 helai. Ada setengah riwayat kata 23, ada setengah kata 20 ni. Ayatnya tidak banyak. Siapa kita tengok tu kita boleh agak 20. Sebab kita kalau 60 lebih ni, kita kata tak sampai 20 helai dah hitam. Dia gitu dia balik. Tu kalau kita lah. Tapi Nabi ni tak. Mana tak sampai 20. Mana hak putih tu. Maknanya Nabi ni maknanya hebat lah. Hebat kan. Lepas tu saya pun tak jumpa Nabi ni maknanya gugur rambut ke, siapa mereka jadi nampak bila lah tua tu jadi nampak macam kita kata dia jadi sulah lah kita kata tak. Tak ada. Mana tu tanda fizikal tu hebat lah. Sehat tu, sehat sungguh. Ada sahabat saya tu tak. Lebih kurang kita lah. Kita kelih peneng habis banyak hak putih tu. Mula-mula tubik tu cabut, kata kau cabut tak ada botak, dia kata kau cabut semua. Mana sebelum 40 tu parut dah dia ubah. Nak awak nak awak ni. Nabi ni tidak. Nabi tidak. Mana kalau orang nampak dia tu memang segar, sehat lah. Sehat nampak dia tu. Baik, hadis yang kedua. Jadi hadis ni kita jumpa dah sebelum ni sebab kita baca dah sebenarnya ni dalam kitab lain dulunya.
Okey, hadis yang kedua, cuba tengok tu yang ketujuh. Hadis ni bertaraf sahih juga. Imam Tirmizi mengambil riwayat ini daripada Humaid bin Mas'adah Al-Basri, daripada Abdul Wahab Al-Thaqafi, daripada Humaid, daripada Anas bin Malik juga, daripada sahabat yang sama. Teks dia nya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'ah laisa bit-tawil wala bil-qasir hasan al-jismi wa kana sya'ruhu laisa bija'din wala sabtin asmar al-launi idza masya yatakaffa. Rasulullah adalah seorang yang mempunyai tubuh yang sedang. Ya, sedang ni maknanya sederhana, tinggi. Maksud sedang itu, raba'ah itu, tidak, maksud raba'ah itu laisa bit-tawil wala bil-qasir, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Sedang molek kata. Nak kata rendah tak, nak kata tinggi pun tak juga. Rambutnya tidak kerinting dan tidak terlalu lurus. Saat ni sebut dari riwayat ni kata ikal itu. Dalam terjemah tadi dia buat dalam kurungnya kan. Peluk orang Kelantan kata peluk. Orang Kelantan kalau sebut peluk faham. Nah, kalau orang Kelantan tak faham peluk ni masalah juga. Orang peluk tu boleh kata faham lah. Nah, comel lah nak rambut tidak straight poske tu tidak peluk ataupun khiting. Dia kalau khiting kotak dia khiting gelulung. Yang mana kalau panjang dia jadi sepuluh eliket tu. Dia jadi gitu. Sedangkan rambut Nabi ni turun ke bawah. Bila turun ke bawah maknanya tu ekal. Peluk. Gitu. Warna kulit baginda pun putih kemerahan. Sebab putih ni tidak semestinya comel. Tengok putih lah ke mana. Putih pucat atau putih nyakit. Tak. Ni putih kemerahan. Comel. Kalau tempat kita ni panggil putih kuning. Nak pergi situ bukan kata putih. Saya sebut sepatu Jepun. Tidak lagu tu. Jika berjalan pergerakannya condong ke hadapan. Tu. Baik, hadis yang ketiga. Sebab hadis-hadis kita baca ni kita akan membantu memahami antara hadis-hadis itu. Hadis yang ketiga, Imam Tirmizi mengambil riwayat ini daripada Muhammad bin Bashar, daripada Muhammad bin Ja'arun. Payah tu sebab dia tak mari tek Arab. Hatulah kalau dia mari tek Arab lebih baik lagi. Muhammad bin Ja'arun Jin Aira, daripada Syu'bah, daripada Abi Ishaq, daripada Bara' bin Azib. Kata Bara' bin Azib ini sahabat Nabi, sahabat besar juga. Ini Bara' bin Azib berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajilan marbu'an ba'ida ma bainal mankibain. Salah bagi tu. Bukan bu'id, tak ada bahasa Arab bu'id. Kalau ada pun bu'id, tapi sini ba'id. Tahu mana tu? Tengok dalam hadis lain. Ubah bagi tu, tersilap tu. Ba tu kena bagi datah. Fathah ba tu fathah, baris di atas. Ba'ida ma bainal mankibain azimal jummah ila shahmati udhunayh alaihi hullatun hamra ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Rasulullah merupakan seorang lelaki yang bertubuh sederhana, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Jarak antara kedua-dua bahunya lebar. Baik tu mana jauh, tu mana lebar. Yang ni bahunya bidang. Bahu dia tu beda. Buka je ni bahu buka. Panjang bahu. Kalau kecil kita panggil bahu ke ni. Bahu pendek ni jadi jarak ni nampak tak gagah lah ni. Kalau bahu sampai buka tu dia gagah lah. Kira-kiranya gitu. Comel nampak. Setengah orang tu kena siapa dia bubuh gotu ni. Kalau perempuan lah dia nak nampak itu tu, nak nampak cakap dia bubuh pula. Dia macam span tu tak. Apa? Manusia faham hak tu comel. Manusia faham tu. Comel tu lagu tu. Ejah lagu kok mana pun. Jadi lah ni beli baju masih ada. Kok gitu dia buah awal. Orang lelaki pun ada. Ada juga. Setengah-setengah baju. Jadi comel nampak Nabi. Bila orang tengok dia kenapa jatuh sengot gagah nampak tu. Tubuh Nabi memang seimbang. Kita akan jumpa lah akan datang. Kalau dia naik kuda pun payah rebah, sehingga dia tak pegang tali kekal kuda tu. Tak rebah juga, tak jatuh daripada kuda tu.
Rasulullah ni. Dalam hadis ni, dalam hadis yang atas tadi sebut Nabi bila dia jalan, hadis nombor 2 tadi. Warna kulit dia putih kemerahan, tapi tidak sawo matang. Tidak. Sebab dalam riwayat-riwayat disebut Nabi bila dia marah nampak merah muka tu, makna putih lah tu. Sebab kita ni, kita gelak ni marah tahu mana pun tak apa nak nampak. Ia terlindung di sebalik kulit tu. Walaupun berasap dah dia tu. Tapi Nabi bila marah tu jelas. Sebab tu dalam hadis kita jumpa beberapa kali sahabat kata Nabi ni marah, sehingga disebut merah pada muka Nabi. Orang Kelantan kata sepau dia kena bakar, jadi merah. Lepas tu Nabi jalan condong ke hadapan. Supaya akan datang dia akan sebut lagu mana bentuk condong tu, lagu mana dalam gambaran sahabat Nabi. Bahkan hadis yang ketiga ini, Rasulullah merupakan seorang lelaki yang bertubuh sederhana, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Jarak antara kedua-dua bahunya lebar, yakni bahu dia tu beda. Rambut yang lebat terurai ke bahu sampai ke telinganya. Dia mempunyai pakaian berwarna merah. Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih tampan daripadanya. Ini kata Bara' bin Azib. Dalam hadis ni ada beberapa perkara. Rajilan disebut situ. Rajilan ini makna seorang lelaki yang bertubuh sederhana, marbu'an. Jadi hak tu sebenarnya kena rajulan itu. Rajulan marbu'an. Kalau rijlan makna kaki. Rajulun itu lelaki. Adalah silap bagi ni. Ada jugalah. Saya pun duk tengok dah. Macam mana boleh salah tu tak? Ni ada gitulah. Tak tahulah salah cetak kau salah hak mula-mula berbagai, kita tak tahulah tu. Baik. Baik, rambut Nabi di sini sebut tentang rambut Nabi. Rambut Nabi ni lebat rambut Nabi, terurai ke bahu. Sebab rambut Nabi ni Nabi ni lebih kebanyakan waktu lah Nabi ni rambut dia panjang. Ada juga Nabi ketika rambut pendek pada juga. Ketika Nabi cukur pada. Ada juga. Tapi kebiasaannya rambut dia tu agak panjang lah sikit. Sehingga dalam riwayat kata sampai peringkat mencecah kepala bau. Mana hak di atas ni pun turun sampai dicupi telinga ni, atas tu panjang lah. Cuba gambar ke hadut dahi ni sampai sini rambut, ke ujung telinga. Maknanya panjang rambut tu. Bukan Nabi ni pakai serban. Tapi Nabi ni tidak pakai serban semua ni. Ada yang kata pakai kepiah pada, dia pakai tarbus macam Parsi pada, macam-macam Nabi pakai. Nabi pakai belakang lah. Topi tu tak ada sebut Nabi pakai topi tu, tak ada tu. Tapi kalau pakai jenis gitu, jenis ada ekor tu jong itu ke, sepuluh Parsi tu, tak ada. Adalah hadis. Jadi kata Bara' bin Azib, dia kata Nabi ni mempunyai pakaian berwarna merah. Saya nak sebut sikit lah. Hullah ni bukan pakai, hullah ni dia pakai lapisan yang kedua paling kurang, dia panggil hullah. Supaya saya ni pakai jubah, pakai sah lagi. Hullah ni kita kata vest lah, kita kata tak, vest tu kan. Cuma tapi hak ni warna merah, tapi vest tu dia sekerat. Hak ni tak, dia pakai hak tu nipis sikit. Hak tu ada orang hadiah kepada Nabi pakai. Hak tu warna merah. Nabi sahut ke atas ni, ada tangan lah, ada tangan. Ada tangan, boleh masuk tangan juga. Kalau hak tak ada tangan tu dia panggil tayalisah. Hak tu pakai, hak Nabi sebut dalam hadis tu, hak tu pakai pokok sesak. Tayalisah. Tu pokok syiah. Tayalisah Nabi sebutlah hadis. Akan datang Nabi kata, mu tengok pokok dia pakai lagu mana. Cuba tengok Ayatullah daripada Iran ke, dia pakai jubah lagi dia pakai. Hak tu tak ada tangan. Tak ada tangan tu dia panggil tayalisah. Nabi sebut dalam hadis. Pokok dia pakai. Pokok dia pakai tu. Jadi hullah ni gitu, dia warna merah. Dia pakai ke atas jubah ni. Comel lah warna merah. Jadi Bara' bin Azib kata, memang aku bila Nabi pakai gitu mau comel apa, aku tak pernah tengok orang lebih tampan daripada Nabi. Jadi sebab tu kalau pakai Nabi, kalau kita buat tak semesti comel gitu. Sebab Nabi tu memang dia comel.
Bila dia pakai dia nampak comel. Kalau kita tak comel, kita pakai tak nampak comel juga. Nah, Nabi ni muka dia putih, kenalah cuma kita. Nah, hak tidak bukan kata hitam, cuma tak berapa cerah ni nak. Kalau kita pakai merah jadilah mana? Ha lah. Bakal lembu bukan marah ke merah ke kita. Kalau dia tengok tu dah. Jadi sebab itulah ulama misalnya dalam syarah Muslim ada sebut, bila kita belajar tentang Nabi kita tengok dah. Maknanya hak nak ke dia. Bila barat biasa kata comel, sebab Nabi ni memang dia suka pakai comel ni. Dia suka nampak kemah ni. Jadi kalau kita ni tidak serupa Nabi, tak usahlah pakai warna merah. Hak comel dengan kita nyegah apa dia. Kalau kita buat lagu tu, kita pakaian kita tu jadi pakaian sunnah. Tu panggil pakaian sunnah tu. Hadirat jangan ingat pakaian sunnah ni makna jubah. Tidak, jangan silap faham. Oh, kita kata pakai baju Melayu tidak sunnah. Pakai jubah baru sunnah. Jangan. Abu Jahal pas sebelum Nabi je pakai jubah dah Abu Jahal pun. Puak tu pergi perang Nabi pakai jubah. Jubah dia sikat sikit. Dia ikat sini. Wah, tu. Jubah dia panggil jubah tu. Pergi perang Nabi pakai jubah. Oh, kita jahat-jahat tak ada pakai sup Melayu pergi curi lah. Tak ada lagu tu. Tak ada lagu tu hadirat. Apa yang saya nak sebutnya, bila kita pakai, kita kena ambil kira sesuai ke tidak. Biar nampak semak, biar nampak semak. Kita ambil kira atas terasa Nabi suka kita. Boleh pahala pakaian kita. Bukan semata-mata pakaian tu, maksud pakaian tu. Jangan kita pakai piah putih, baju merah, kasut pink, seluar hitam, ikat pinggang koko kita pakai. Orang kelih neng. Oh penak dia kata popok londa dia kata. Pun dia ajar dia makan lagu tu. Biar matching dengan kita. Biar sesuai dengan kita. Tu sunnah Nabi. Dah kalau kita hitam dah. Hak geri hak sesuai kita. Kalau kita putih ke apa dia sesuai? Dengan maksud sunnah buat menarik tu. Tu boleh sunnah. Boleh sunnah. Sebab juga piah. Tengok sesuai. Kita muka bulak bola kita tak. Dia ada pakaian sesuai ni. Hak ni muka bujur sendiri. Nabi ni bujur muka dia. Dia bukan semua pakaian sesuai pada orang. Kita pilih yang sesuai dengan kita. Hak tu sunnah ni. Janganlah kita pakai siapa orang kelih pala. Misalnya baju hitam, seluar pink je pakai. Selipar putih. Orang kelih peneng. Orang tengok tak jadi masuk dah kelih dia. Atau alih lagu tu. Ada dia nak saya tengok saya kata Allah apa lagu tu. Ada setengah orang ni sahabat saya sendiri lah. Kalau dia kelih makan kita macam nak sokong habis jangan termain tak. Benda ni sebab tu daripada anak kita kena ajar cara makan tu biar sempurna. Dan dia lekat mari tu. Berat. Menengung. Kalau saya nak sebut lah tu. Dia pergi beli kasut 3 pasal serupa belakang. Kata tak ada cita rasa sungguh. Kita penuh kata kalau nak beli 3 beli hak lain-lain. Jenis lagu tu nak orang. Jadi kita kata hak tu tidak dosa, tapi maknanya kalau kita nak ambil sunnah, tu Nabi ambil kira tu. Nabi suruh kemah. Bahkan bercakap ni Nabi suruh jaga, tak seri salah bercakap. Dalam hadis, kalau kita ngaji hadis hadirat, acak kali Nabi tegur sahabat dia kerana guna bahasa salah. Padahal tak dosa guna bahasa salah ni. Patutlah ke mana orang Kelantan? Bukan benar Kelantan ni. Orang Kelantan ni kalau penjodoh bilang ngesas putih berlaku. Daripada hak kecil-kecil sampai besar-besar. Buahnya sebutir, rumah sebutir. Sebutir laku dia. Biar satu pun. Berapa sebutir? Beli kereta sebutir berlaku. Mudah tak sakit kepala. Tapi kalau bahasa fusha, bahasa standard berat dia tidak. Ada orang Arab dia saya dia kata susah nak mengaji bahasa Melayu ni. Sebab penjodoh bilangnya dia cincin sebentuk. 5 tu seulas. Daun sehelai. Tu penjodoh bilang apa payah tu. Saya kata bahasa Kelantan. Sebab tu kita tengok orang Arab mudah bahasa mengaji bahasa Kelantan. Boleh kecek Kelantan orang Arab. Tak sakit kepala dia. Butir lah kau. Ni speaker, apa sebutir speaker? Mikrofon sebutir berlaku. Kita sakit kepala tu. Pelik bahasa Kelantan dia ada balagoh cara dia.
Pergi mana-mana pun comel, bah pun comel, orang comel lah tak kira. Oh, pergi nak beli tiket neng, bui bah comel-comel sikit. Oh, kita kata parok, kata demo ni ubah sikit lah, kita mari jauh ni. Tak ada dia kata nak ubah. Tu. Tapi Nabi jaga. Sebab apa hadirat? Setengah-setengah tempat kita kena latih biar bercakap, biar betul lah anak-anak kita. Itu sunnah juga tu. Khususnya bahasa standard misalnya. Tu. Sebab kita ni tidak duduk lun dan semua ada tubik luar jari-jari. Dah. Tanya itu gak sudah perlu hujat. Dah. Memang dalam kajiannya orang Kelantan lah paling bermasalah nak jadi siar raya, nak jadi pengurusi majlis. Dia sakotlah dia ke situ. Sebab dia kena mikir dulu bawa tu boleh tubik. Tapi kalau ikut bahasa Kelantan, hal tu juga sedap lah. Duk di mana-mana pun dia payah tu. Sebab itu faktor tu. Nabi ubah. Nabi banyak Nabi sebut molek. Kalau kita tengok orang kita ada menteri salah ke je. Padahal dalam majlis rasmi banyak. Jadi Nabi sebut betul. Sebab pengaruh Al-Quran itu. Jadi kena beringatlah dia mana buat pakaian apa kita kena jaga dia biar ada nak beli tengok sesuai ke tidak dengan kita. Tu. Supaya kita ni maknanya ikut sunnah Nabi. Orang Islam ni biar mana keterampilan itu kita jagalah. Itu sunnah tu sunnah. Mana kalau kita buat jaga gitu ingat kepada Nabi gitu boleh pahala lah pakai kita boleh pahala. Baca bismillah tu boleh pahala dah. Mula dengan tayammun, mula dengan kanan itu boleh pahala dah. Ingat hal tu pula lagi boleh pahala. Mana lebih banyak pahala tu kita dapat. Sebab itulah asas itulah Nabi takwi lelaki pakai pakaian hak khusus untuk perempuan. Sebab apa? Jadi uduh. Tak sesuai dengan tabi'i dia tu. Dia pakai pakaian perempuan. Ada orang tanya saya, jubah lah ke mana Ustaz? Sebab jubah ni payah nak cari dia tu. Setengah-setengah jubah tu kan dia serupa. Sebab ada seorang ustaz ni dia gingan dia. Dia tukar jubah. Pakai jubah retin dia. Lucu sungguh. Dia tengah mengajar dia tersilah mana. Bahkan dia ada bunga kali. Perlu hujat. Lain orang tak cedek. Tak bakal orang cedek juga. Orang tak tahu nak tegur ke dia. Dia mengepek dia bola dia tak dekat jubah dia. Bakal dia gaduh ni loh. Warna serupa dah. Dia kata tak tahu hijab pada kapek muka. Bahkan dia silap kali tak tahu, saya pun tak tahu ada bunga. Kali ada bunga balik sikit. Boleh kelih perlu hujat. Tu. Padahal kalau orang tengok tu orang tak kata dah saya kelih, saya tak kata, tapi dia berasa, tapi perlu dia kata perlu. Jadi Islam tengok benda tu tak boleh, tak sesuai. Jangan kita pakai kursi-kursi lah gitu. Lain ni kita tengok wallahu alam lah, ini masalah pendidikan juga. Dia pakai tebuh mak dia tu. Dia pergi rata dia pergi. Budak-budak muda lah. Terebuh mak dia tu. Berebut dengan mak dia pakai terebuh. Kalau mak dia nak pakai telekung dia pakai terebuh beli pasal malam tu. 10-3 tu. 3-10. Dia pakai bagaimana rata pergi. Tu berat. Mana dia tak boleh nilai dah tu. Jadi kena jagalah hati-hatirat. Sebut juga rambut. Nabi takwi rambut supaya anak burung. Nabi kata dalam hadis. Kita nak biar benda tu biar orang semua orang tengok kata molek benda tu. Bila ni ada kesan dia apa-apa sini atas dia tinggal. Lepas tu dia sisih ni. Ada style baru lah ni. Saya kata ni style mana pula ni nak. Alik ni rapat jik ni agama ni. Alik ni dia tahu banyak dia sisih ni. Alik ni agama pula. Kita kelih yalah. Wallahualam tapi kalau dalam Nabi takwi. Apatah lagi kalau street ni kena sisir dua tu. Poti. Po nyapu siapa tu. Sini buat dia pergi kat tengah lah kot je. Hak tu ada ajaran sesak tu hak berambut lagu tu syiar itu. Jadi kita kena tahu jangan wilah nak buat gitu. Sebab Nabi kalau kita nak tengok cara Nabi kalau ketika rambut panjang dia tak ada belah. Ada juga ketika disisir ke belakang. Ada juga ketika Nabi belah tengah ada juga. Belah tepi. Kok mana pun janganlah rambut tu menampak kerja nampak pelik. Nabi tak suka lagu tu. Kena jagalah.
Jangan ikut teh kita ni, orang kafir. Anak kita ikut orang kafir. Jangan ajar. Kena latih molek, didik, jangan jadi lagu tu. Pakaian dia dan sebagainya tak boleh. Sebab apa hadirat? Kalau anak kita tu dia mendekati orang kafir dengan style dia, style rambut, style pakaian, itu bahaya untuk masa depan dia. Masa depan dia bahaya. Dia akan tinggal Rasulullah, dia akan jadi nampak kuno, jadi jiwa tu jiwa yang tidak merdeka. Tak boleh. Sebab Nabi intim nah tu. Baik, nombor hadis yang keempat. Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Mahmud bin Ghailan, daripada Waqi', daripada Sufyan, daripada Abi Ishaq, daripada Al-Bara' bin Azib juga. Kata Bara' bin Azib, "Ma ra'aitu min dhillimmah fi hullatin hamra as-sana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lahu sya'run yadribu mankibayhi ba'idu ma bainal mankibain lam yakun bil qasir wala bil tawil." Aku tidak pernah melihat orang yang memiliki rambut yang menyentuh sehingga bawah telinga, ini antara cuping telinga dan bahu ni, mencecah bahu ni, dengan memakai pakaian yang berwarna merah yang lebih tampan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda memiliki rambut yang mencecah kedua-dua bahunya. Kedua-dua belah bahu baginda bidang. Bidang ni maknanya luah lah. Tidak atas jenis bahu, jenis tubuh pendek ni, jenis bokor ke tubuh. Baginda bukanlah seorang yang terlalu rendah dan bukan juga terlalu tinggi. Kalau Sayyidina Umar tu terlalu tinggi. Umar ni tinggi. Dalam hadis sebut kalau hari Jumaat ketika duk cokoh, duk dengar khutbah tu, nampak jongo kepala dia. Nampak sekarang nampak. Tinggi, memang tinggi Sayyidina Umar. Anak dia rendah, Ibnu Umar tu rendah tu. Kalau tu rendah pelik memang rendah tu dalam hadis sebut. Kita kata mana ayah tinggi, tak boleh kira ni. Dia tak boleh kira. Ada pernah berlaku satu kes di zaman Nabi. Ni orang-orang baru masuk Islam lah. Kadang-kadang manusia ni dia terbawa-bawa dengan perangai jahiliah, muka baru, hudatsa'u ahdin bi kufrin. Dia macam dia meragui anak dia, sebab anak dia tak serupa dia. Dia putih, anak dia gelap. Dia kata tidak, anak dia ni. Jadi kecil hati lah, seolah macam dia menganggap bini dia ni mana melakukan hubungan dengan orang lain. Akhir sekali dia bawa kisah ni pada Nabi. Nabi tanya, mu tak ada pera kuda, tak ada pera unta ke? Kalau unta tu tak warna hitam, hak jatuh hitam tu, apa ya anak dia ada warna cerah tu, warna putih, warna koko, apa? Apa jadi? Pada haji ni unta jenis gapo, memang dia setia tu. Dia setia dengan pasangan dia. Dia tak berzina dah dengan orang lain. Nabi kata itu dia panggil tarikkan urat. Nabi kata mungkin ada dulu baka dia jenis baka negro. Cuma lah ni jadi baka lain, 3 guru. Tuan negro boleh jadi ada gitu. Mana tak pelik lah. Jadi maknanya Nabi nak mengajar kita, janganlah kita ni terlalu tengok tu. Dia kata apa ya kepek dok hidung ni, kata dok. Aku tidak lagu tu. Bini dia tidak lagu tu. Tak boleh lagu tu. Jadi Nabi kiyah dengan binatang apa ada lagu tu. Orang hak kacuk kambing tu kurang daripada awal siapa beranak pun tak jadi supaya hak asal, hak bakar kita kelih takut. Tapi giltak sekarang dah. Kita kata jatuh tiba-tiba tu bi anak lagu lain. Tak supaya sekabut dengan pok dia tu. Dengan bapak jatuh tu. Anak awak. Jadi begitulah. Aku tidak pernah melihat gitu. Jadi gitulah kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kelima, ambil sekali lagi. Imam Tirmizi cuma hadis ni cuba tengoklah bawah tu, hadis ini diiktiraf sebagai hadis dhaif. Imam Tirmizi berkata, Imam Tirmizi susun ni kitab Syama'il, dia berkata, dia kata hadis ni tidak bersambung. Sebab jadi dhaif kerana inqita'us sanad. Sanad dia tu terputus. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi sebut hadis ni dalam kitab dia, kitab Sunan Tirmizi.
Hadis yang ke-300 3637. Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad pun ada sebut juga hadis yang ke-746. Persoalannya takut kita timbul persoalan lah, kalau kita ngaji usul hadis tak apa. Dah tahu dah ya tu. Bapa hidup bubuh ni. Takut yang ngepek ke Imam Bukhari. Dah tahu dah riwayat patut masuk juga. Ni cara tertesipak. Subuh Nabi. Tu tak apa hadis Hadis ni hadirat boleh kita guna untuk amalan peribadi, boleh bab fadail, kelebihan seseorang boleh tu. Agama kita ni agak longgar sikit. Nak sebut baik ni agak longgar sikit. Tapi nak guna hadis nak sebut keburukan orang tak boleh. Sebut buruk kena cari makna. Sebab itu benda buruk, benda maruah orang. Ini akhlak dalam bab periwayatan hadis. Kita kena faham tu. Jadi bagi orang yang ngaji ilmu usul hadis, dia akan belajar ilmu tentang akhlak yang sangat tinggi sebenarnya. Apa boleh hadis dhaif? Sebab ni sebut tentang sifat-sifat fizikal ya. Dia benar ni pun sebut benda hak molek. Tak apalah hadis dhaif. Tapi kalau nak asah syariat tak boleh. Ke apa tu lagi kalau nak asah akidah hadis dhaif tak boleh langsung. Hadis hasan tak boleh. Nak asah akidah dia kena sahih. Mutawatir. Tu. Tapi kalau hadis hasan untuk bab syariat boleh dah. Bab syariat boleh. Tapi kalau dhaif untuk asas, tu tak boleh. Sebab tu ulama kata kalau boleh pun untuk bab fadail, kelebihan, gitu yalah. Tu pun kalau dhaif tu dhaif yang tidak peringkat berat. Ada pula dhaif yang lemah sangat. Tu tak boleh. Jadi Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Muhammad bin Ismail daripada Abu Nuaim. Muhammad bin Ismail daripada Abu Nuaim daripada Mas'udi. Tu sebab ada Mas'udi ni sudah disenari hitamkan oleh ulama. Dia ni perawi yang kredibiliti dia tu dipertikakan, bahkan dia anggap sebagai kadzab, pendusta besar. Daripada Uthman bin Muslim bin Hurmus, daripada Nafi' bin Jubair bin Mut'im, daripada Ali bin Abi Talib. Ali berkata, kita ambil sekali lagi. Lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil-tawil wala bil-qasir, shathnul kaffain wal qadamain, dakhmul ra's, dakhmul karadis, tawilul masrubah, idza masya takaffuan ka'annama yanhattu min sabab, lam ara qablahu wala ba'dahu mithlah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah ni tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Telapak tangan dan kakinya terasa tebal. Tebal tu tebal daging dia kata. Inilah tebal tu tebal daging. Sebab itulah hadirat di segi terjemahan pun kena beringat juga. Sebab dalam syarah dia tidak kata daging. Tebal tu kulit. Apa tebal tu? Kerana Nabi ni orang hijau, pegang pedal, pegang umai hak tu latihan sama. Pegang tali kekal kuda jadi kerah tangan ni sesuai dengan kehidupan di zaman tu. Mana jenis orang hijau, hijau untuk agama. Sebab Nabi cak sendiri. Ada ketika Nabi cak sendiri ni binatang-binatang yang nak dikorbankan ketika raya haji. Mana Nabi buat hijau-hijau lasak-lasak ni. Tu yang jadi kerah tu. Bukan kerana daging tebal, kulit jadi tebal. Tapi sini dia buat dalam kurungan tu gitu. Namun lembut. Tebal tapi lembut. Tak apalah. Sebab ni saya jelaskan. Kepala dia besar. Dia kata kepala Nabi dia besar, sesuai dengan tubuh dia. Memang dia kasar Nabi ni. Tidak setengah orang kata kepala kecil ya. Orang kita ingat kepala besar tu cerdik atau tak juga. Orang kita ada dia kepala besar tu cerdik, kepala kecil tu bodoh dia tu. Tidak gitu, dia bukan kepala tu. Jadi cerdik tak cerdik ni tak boleh pakar tu. Kepalanya besar, tulang sendinya besar, yakni otot dia besar. Bulu yang tumbuh, silap tu tengok M. Bulu yang tumbuh di dada sehingga pusatnya lebak. Ni sini. Bukan dada ni, atas. Bawah pada dalam riwayat disebut bawah tepat teluk ni. Tepat teluk tekuk ni bawah sikit. Atas ke dada. Gitu sampai pusat lebak tu. Ni orang jatuh ya ada ni. Apabila baginda berjalan, pergerakan condong ke hadapan seolah-olah sedang turun dari tempat yang tinggi.
tidak pernah aku lihat orang yang standing dengan baginda sama ada sebelum baginda lahir maupun selepas baginda wafat. Jadi dalam hadis ni sebut tangan Nabi. Mana sebenarnya tangan Nabi ni jadi tebal ke ataupun kasar setengah riwayat tu kerana itulah menunjukkan orang bekerja supaya orang zaman dulu lah. Orang zaman dulu kan tak? Bapa yang perlu sangat salah dengan natu jatah tu nak tengok jenis kuat kerja kedek tu. Kalau lembut tangan zaman tu. Orang kuat kerja boleh buat natu, tidak jenis malah ni. Dulu sesuai lah ni tak boleh. Tak boleh guna dah kaedah tu. Duk main komputer tidak kerah tapak tangan tu. Tak boleh dah guna tu. Dulu boleh lah. Tu. Kalau lah ni lembut dia kata kau itu CEO. Pesyarah mesti dia pegang kitab tak ada nak kerah tangan. Dia bersalah malah ni kata ni. Ya kau tu PhD misalnya tak boleh pakar tu zaman dulu. Mana mungkin satu ketika tu sesuai lah. Tapi sini kita kena faham. Suasana Nabi tu jadi gitu lah. Sebab apa hadirat? Sebab ada juga pembesar-pembesar Quraisy golongan bangsawan tu tak buat benda-benda kasar-kasar ni. Memang lembut sungguh tangan dia. Tak pergi perang. Sebab Abu Jahal tu. Tak. Sebab Abu Lahab misalnya. Ni antara orang tak pergi perang. Dia pergi perang dia upah orang. Dia atas 5 orang. Dia tak pergi pun orang tak kata. Dia jenis menakut jak kecil lagi Abu Lahab. Dalam riwayat sebut. Begitu juga Nabi bila jadi condong. Dia gini, condong ni dalam riwayat yang lain sebut kepala dia tu ke depan sikit daripada kaki dia. Seperti orang turun daripada tempat tinggi. Bagaimana kita turun daripada tempat tinggi kan? Tak, kalau turun tangga tak nampak lah mana. Kalau turun atas bukit, tidak tangga, beringat. Jadi macam gitu, jadi condong nak mengimbangi tubuh. Gitulah cara Nabi jalan. Jadi kata Ali Sayyidina Ali ni, dia kata aku tak pernah tengok lagi sebelum aku lahir, selepas aku lahir orang serupa Nabi. Memang lengkap lah tengok dia sini nak ayat Nabi ni ada kehaibatan dia. Nabi ni ada kehaibatan dia. Jadi hadis ni berkenaan dengan khalqi Rasulullah ini, fizika Rasulullah ni pun hadis dia pun banyak. InsyaAllah kita akan baca semua hadis dia ni. Jadi hadis-hadis yang menyebutkan fakta yang sama kita akan terus pergilah. Cuma kita akan baca juga. Mana nak habis 400 hadis ni. Jadi saya sebut 3 bulan tidak jadi 3 bulan dah lah. Kalau sebelum ni kita baru ni kita kata 3 bulan habis ni. Tak, muka 30 apa 40 muka surat je baru ni. Jadi hak ni tidak jadi gitu dah dia. Mungkin lama jugalah. Tak apalah hadirat. Mudah-mudahan kalau kita ada kitab tu boleh bila-bila sebelum hari kuliah tu kalau boleh baca dulu. Kalau ada persoalan tu lagi baik. Kalau ada nak tanya kepada kau boleh molek juga sebenarnya. Sebab ada setengah sahabat tu dia kata molek juga kalau buka persoalan lah. Kalau ada di kalangan kita ni yang nak tanya hak berkait dengan hak ni lah, berkait dengan hak ni. Kalau ada nak tanya boleh lah sekadar 5 minit. Tak ada di nama ni tu. Tu. Cuba tengok serupa rasa tu dia ular tu ular silap ni. Dia serupa dengan hadis nombor 5 tu ni. Nombor 5 tu kan dia, cuba tengok perawi dia tu Tirmizi Muhammad bin Ismail bin Abu Nuaim. Lain tu daripada Sufyan daripada Waqi' daripada Mas'udi. Situ ada sama. Ni. Cuba tengok nombor sebelah. Mana hadis dia tu rujuk ulasan hadis sebelum ini. Jadi hadis dia tu sama. Gini saya sebut sikit lah. Saya pun tak tengok. Dia gini. Ni cuba tengok dia punya sanad dia. Tirmizi ambil daripada Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail ambil daripada Abu Nuaim. Abu Nuaim ambil daripada Mas'udi. Mas'udi ambil daripada Uthman bin Muslim bin Hurmus daripada Nafi' daripada Nafi' bin Jubair bin Mut'im daripada Ali bin Abi Talib. Baik. Jadi hadis tu sama. Cuma dia mari sanad lain. Sanadnya lainnya mana? Lainnya daripada Tok Guru Imam Tirmizi. Hak tu lain. Hak tadi Tok Guru Imam Tirmizi nama Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail ni siapa dia? Muhammad bin Ismail Imam Bukhari itulah. Tu sebab Imam Tirmizi ni Tok Guru dia tu Bukhari. Salah seorang Tok Guru dia nya. Imam Muslim salah seorang Tok Guru dia nya. Kita tak baca mukaddimah saat itu mungkin suruh baca diri sebenarnya. Nampaknya kena baca juga. Cuba tengok tu.
Cuba tengok muka surat berapa tu 13. Biodata. Perenggai paling bawah. Antara ulama yang pernah menjadi guru Imam Tirmizi ialah Imam Bukhari. Bukhari itu bukan nama dia. Nama tempat dia lahir. Imam Bukhari ni sebab dia lahir di Bukhara, Samarkand. Orang panggil Bukhari sebab tu ya, tu dia ada tasydid. Nama dia Muhammad bin Ismail. Jadi kalau kita nak bubuh nama, kena bubuh nama Muhammad lah. Baru serupa dengan nama Imam Bukhari. Ni kita bubuh nama Al-Bukhari. Mana hidung lagu ni? Oh tanya. Kalau orang Bukhara tidak lagu tu hidung. Ni Bukhari Lunda. Bukhari Mei Lunda ni. Bukan daripada jajahan tu tak. Sebab kita kata Al-Klantani. Apa ni? Syekh Daud Al-Fatani. Al-Fatani tu bukan nama dia. Dia orang Fatani. Sebab kita Haji Ali Al-Kutani. Haji Ali pula pisah payah nak sebut tu. Nak sebut mana pula pisah? Kota apa kota tak ingat tu. Baik. Molek juga tanya. Jadi cuba tengok Tok Guru Imam Tirmizi Imam Bukhari Muhammad bin Ismail. Tok Guru Imam Bukhari nama Abu Nuaim, ambil daripada Mas'udi. Tok Guru dia ambil masa ni. Hadis ni jadi lemah bukan kerana Muhammad bin Ismail, kerana orang lain, bukan kerana Imam Bukhari. Gitulah. Baik, cuba tengok hadis namunnya. Imam Tirmizi ambil daripada Sufyan, daripada Waqi', daripada Mas'udi. Cuba tengok dalam hadis nombor 5 ada Mas'udi ke tu? Bermula daripada Mas'udi daripada Uthman bin Muslim bin Hurmuz, serupa. Selepas daripada Mas'udi, serupa pakatah. Siapa ke Sayyidina Ali? Bawah dari Mas'udi ni ada anak murid Mas'udi nama Abu Nuaim. Ada juga anak murid Mas'udi nama dia Waqi'. Situ dia beza dia. Situ beza, hadis sama. Sebab tu dia kata rujuk ulasan hadis sebelum ni. Hadis ni kedua-duanya dhaif belakang ni. Ambil kok sanak ni pun dhaif, ambil kok sanak tadi dhaif. Sebab apa dhaif? Sebab dia panggil madar hadis ini. Dalam istilah dia panggil madar hadis. Sebab itulah kena ngaji kita molek juga kalau buat kelas. Berat nak ngaji belakang ni, berat kelas. Ilmu usul hadis. Kalau orang ngaji hadis dia panggil madar hadis ini. Tempat belajar hadis ini adalah pada Mas'udi. Hak ulama sudah senara hitamkan dia sebagai perawi dhaif. Tak boleh pakar dia. Semua mesti bersumber daripada dia. Tak boleh pakar. Jadi bapa jadi tak ada hadis tu sebab kira pakar hadis atas tu hadis sama. Cuma Imam Tirmizi buat mari riwayat tu lain, sanad tu lain. Tapi sanad ni lemah belaka sebab ada watak yang sama, iaitu Mas'udi tu. Watak tu lemahnya. Gitulah dia. Tak apalah kalau ada soalan lain boleh kumpul minggu depan pun seterusnya lah. Rasanya kita berhenti setakat tu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.